standard-standard yang telah ditetapkan oleh SPAN. Kita juga membuka cadangan-cadangan dan aduan-aduan daripada rakyat. Jawatankuasa kita mengumpulkan sebarang aduan dan juga cadangan untuk membaik pulih akta kita contohnya, atau membaik pulih tahap perkhidmatan operator-operator. Kita mempunyai saluran rasmi sebenarnya untuk aduan ataupun cadangan. Ada email kita, aduan@span.gov.my. So itu adalah aduan rasmi atau cadangan rasmi. Dan pada masa yang sama kita juga menggunakan, saya mencadangkan kepada jawatankuasa saya, sebab kita berada dalam dunia globalisasi. Jadi kita menggunakan media-media sosial. Jadi pengguna sebenarnya, rakyat Malaysia boleh menggunakan Facebook. Kita ada Facebook SPAN, boleh menggunakan Twitter dan Instagram untuk berinteraksi dengan kita. Dan aduan-aduan tersebut apabila kita peroleh melalui media sosial akan dikumpulkan kepada statistik rasmi aduan dan cadangan. Dan jawatankuasa akan meneliti semua aduan dan cadangan ini, dibawa ke mesyuarat jawatankuasa dan seterusnya ke mesyuarat board SPAN. Jadi kita meneliti setiap satu. Untuk pelan jangka pendek sebenarnya, jawatankuasa saya untuk pelan jangka pendek kita sekarang berada pada bulan Julai. Jadi kita ada lebih kurang 5 bulan lagi untuk menghampiri akhir tahun 2020. Jadi setengah tahun yang pertama kita semua berada dalam tempoh PKP. Jadi banyak program kita tidak dapat dilaksanakan. Jadi untuk tempoh Julai hingga ke Disember nanti, kita akan menggerakkan program-program kesedaran ini ke setiap negeri. SPAN mempunyai kerjasama yang erat bersama operator-operator air. Jadi kita ada platform di setiap negeri, dan di setiap negeri ini kita akan membuat kerjasama untuk menggerakkan kempen-kempen kesedaran di sekolah-sekolah, universiti dan juga masyarakat. Bila Syahir sebut tentang kempen tahap ataupun kempen kesedaran ini pun satu isu sebenarnya yang cukup penting, sebenarnya sering diperkatakan dari masa ke semasa. Tetapi daripada kajian yang dibuat oleh SPAN sendiri dari segi aspek kesedaran di kalangan rakyat Malaysia sendiri untuk tidak mencemarkan sumber air kita, apakah anda melihat kita masih lagi berada dalam keadaan terkawal, dan apakah mungkin melalui kempen ini barangkali harapan yang diletakkan oleh SPAN ialah supaya rakyat Malaysia lebih lagi memberi tumpuan ke arah menjaga sumber air kita itu supaya tidak tercemar? Benar, tahap kesedaran masyarakat kita sebenarnya agak rendah. Melalui statistik dan survey yang kita buat, lebih kurang 30% mempunyai kesedaran mengenai alam sekitar. Ini jauh sebenarnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara maju. Tahap kesedaran mereka mencecah 80-90%. Jadi inilah yang kita mahu lakukan, kempen-kempen kesedaran di peringkat sekolah, di peringkat universiti, agar tahap kesedaran ini meningkat dari 30%. Target kita akhir tahun ini sekurang-kurangnya 50%. Dan keadaan ini sebenarnya amat diperlukan kerana mereka lah yang menggunakan air ini, dan mereka jugalah yang terlibat secara langsung dengan alam sekitar. Kita semua terlibat secara langsung dengan alam sekitar. Jadi untuk plan jangka masa sederhana, kita juga akan mengadakan plan induk dalam tempoh 5 ke 10 tahun berdasarkan survey-survey yang kita buat melalui plan jangka pendek di setiap negeri. Kerana apa yang kita lihat, masalah air ini yang terjadi di peringkat kawasan-kawasan tidak sama. Antara negeri-negeri juga tidak sama. Saya ingin mengambil contoh di Melaka contohnya. Di Melaka air yang tidak terhasil ataupun non-revenue water, NRW, iaitu dalam bahasa mudahnya air yang tidak sampai kepada pengguna. Di Melaka NRW-nya begitu rendah, 20%. Bermakna pengurusan di Melaka sangat bagus, di mana tidak ada air yang tidak sampai kepada pengguna. Kerana average NRW-nya di Semenanjung Malaysia adalah sekitar 35%. Namun begitu, di Melaka masih ada masalah air. Jadi kita sebagai jawatankuasa, kita akan pergi ke Melaka, melihat isu-isu setempat di Melaka, dan berdasarkan
perkara yang kita lihat hari ini, isu di Melaka adalah kerana kadar penyejatan di tanggungan-tanggungan itu sangat tinggi, terutama sekali di musim kemarau. At the end of spectrum, kita juga boleh melihat kepada Perlis. Kadar NRW-nya cukup tinggi, 65%. Adakah ini bermakna pengurusannya lemah? Saya fikir tidak. NRW juga berkemungkinan disebabkan oleh pipe-pipe bocor. Jadi persoalannya, adakah pipe-pipe di Perlis itu bocor 24 jam 7 hari seminggu? Saya fikir tidak. Dan apa yang kita lihat adalah daripada sudut metering, cara membaca meter tersebut. Dan itulah yang pihak jawatankuasa kita akan buat, pergi ke Perlis. Okey, saya juga nanti akan dapat pandangan Syahir tentang Kelantan. Kelantan pun selalu menimbulkan masalah tentang pencemaran air dan sebagainya. Tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, seperti biasalah, kita ambil dulu dua panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang terlebih dahulu di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Cik Sekawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya yang pertama mengenai pindaan Akta 655 bendung pencemaran air. Kita tengok kita ada akta ni, tetapi pencemaran makin berlaku. Adakah dia punya undang-undang untuk untuk mencegah ni kurang kesan contohnya kita nak denda kepada orang yang mencemar tu kurang. Okey, yang kedua kita tengok tarikh air kita tengok antara negeri-negeri di Malaysia ni dia berbeza-beza, sedangkan mereka tu mempunyai air yang banyak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita tengok apa perkembangan orang asli kan. Air pipe tercemar, 300 orang asli tidak mahu guna air bekalan air pipe di perkembangan mereka di Sungai Lebing. Okey. Boleh ulas dalam hari ini. Okay, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Seorang lagi pemanggil ada di talian kita. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam dan selamat malam Syarkawi. Ya. Waalaikumsalam. Khabar? Baik, alhamdulillah. Baha sihat? Alhamdulillah. Okey, Syarkawi. Saya ada dua soalan. Okey. Ni berkenaan dengan Syarkawi pun dah sebut, ahli panel malam ni pun sebut pasal polis ni kan. Polis air. Polis air. Okey. Polis ni polis air ni SPAN ni jadi polis air ni. Okey. Saya bagi contoh, esok daerah Selangor ada gangguan air. Tapi baru-baru ni ada risalah untuk pengguna untuk simpan air tapi tak berlaku. Jadi adakah boleh berlaku atau sengaja nak resahkan pengguna-pengguna ni sebagai polis air lah. Okey, faham. Yang kedua ni Syarkawi pun baru sebut sebelum apa tadi. Sebab saya pernah pergi kunjungan dan malam di kampung-kampung daerah Kelantan. Di mana air yang keluar tu amat kotor hingga saya tak jadi nak mandi ni Syarkawi. Tu berapa hari tak mandi? Saya kena keluar pergi ke hotel ke apa semua kan. Okey. Saya tak maulah beritahu dengan tuan rumah kan, sebab kawan saya kan. Jadi SPAN sebagai polis air ni ada apa tindakan yang boleh dibuat atau perlu yang Syarkawi cakap di Kelantan ni kan. Macam masalah dan baru-baru ni menteri daripada Kelantan pun sebut nak tunggu 40 tahun. Dia daerah Kedah sana ni. Jadi adakah benda ni akan berlaku ataupun bila Dewan ni nak dapat air bersih atau yang air cukup dan tak ada gangguan-gangguan yang seumpamanya. Menarik. Jadi pohon ahli panel yang bijaksana ni nasihat SPAN kan kawan. Terima kasih Syarkawi. Terima kasih banyak-banyak Baha kerana memanggil kami di ruang bicara ini. Jadi dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda. Panggil-panggil dan kongsi-kongsilah apa saja persoalan yang mungkin ingin anda bangkitkan berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, iaitu pencemaran sumber air, ancaman kepada kesejahteraan kehidupan rakyat. Rehat dulu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Jadi persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya dibangkitkan oleh dua pemanggil kita setakat ini. Jadi barangkali kita dapatkan respon daripada Tuan Shahir Adnan sendirilah tentang apa yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi. Yang pertama ialah tentang pindaan Akta 655. Jadi mungkin dapat penjelasan daripada pihak Tuan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Ridwan kerana bertanya. Mengenai Akta 655 ini merupakan memang Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Ini merupakan akta kita. Dan kita jangkakan bahawa kita akan membaik pulih akta ini agar diperketatkan lagi dari sudut hukuman dan denda. Memang kita lihat akta ini buat masa ini sesiapa saja yang dikenakan hukuman akan dikenakan hukuman sebanyak RM100,000 dan juga tidak lebih daripada 1 tahun. Dan kita sedang berbincang untuk membuatkan hukuman ini lebih berat agar pencemaran-pencemaran tidak akan berlaku lagi. Ini kerana dengan RM100,000 ini denda tersebut, apa yang terjadi, pencemaran yang terjadi, cara kita nak membaik pulih kawasan-kawasan tersebut lebih daripada RM100,000 dan lebih lama masa yang diperlukan untuk membaik pulih tersebut. Jadi akta ini memang perlu kita perkasakan agar orang ramai segelintir pihak tersebut takut untuk melakukan sebarang pencemaran. Okey, soalan kedua ialah tentang tarif air yang berbeza antara negeri. Jadi kenapa ini berlaku? So memang di bawah kelolaan SPAN, semua operator-operator air di negeri-negeri mempunyai tarif air yang berbeza di setiap negeri. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, ada di negeri-negeri terbabit sudah hampir 20 tahun tidak menyemak semula tarif air tersebut. Jadi memang dalam perancangan SPAN buat masa ini, kita akan laksanakan menyemak semula seluruh tarif air dan menyamaratakan tarif air di seluruh Malaysia. Namun begitu, kita melihat kepada beberapa aspek. Yang pertama, kita tidak mahu membebankan pengguna. Itu nombor satu. Kita tidak mahu tarif air secara tiba-tiba naik mendadak. Dan kita juga tidak mahu memberikan keuntungan yang terlalu banyak kepada operator. Apabila tarif air itu terlalu tinggi, operator mendapat terlalu banyak keuntungan. Yang rugi adalah rakyat dan kita semua. Dalam usaha menyelaraskan tarif air ini, kita melihat kepada beberapa aspek. Penggunaan air ini adalah air dari sudut domestik dan bukan domestik, dan kategori ketiga adalah kategori khas. Jadi kita menstrukturkan semula penerapan tarif air ini berdasarkan 3 struktur tersebut. Dan untuk domestik, saya yakin bahawa Ahli Suruhanjaya akan memberikan tarif air yang bersesuaian dan mampu untuk rakyat kita. Okey, soalan yang ketiga ialah tentang ini memang berlaku dimainkan di media tentang ada orang asli di satu kawasan itu yang tak nak ataupun refuse menggunakan air pipe. Jadi mungkin ini sesuatu yang menarik juga, Syahir. Ya. Jadi berkenaan dengan kawasan-kawasan setempat, saya kira orang asli yang tidak mahu menggunakan air pipe, mereka menggunakan air bawah tanah, air perigi. Dan apabila ini berlaku, kita perlu membuat survey di kawasan tersebut. Mengapa? Kita harus menanyakan kepada mereka mengapa mereka tidak mahu menggunakan air yang dibekalkan oleh operator. Dan air bawah tanah ini perlukan penguatkuasaan sebenarnya. Buat masa ini kita tidak nampak lagi ada penguatkuasaan untuk penggunaan air bawah tanah. Jadi kita sebagai ahli jawatan kuasa untuk pendidikan dan perlindungan pengguna, itu merupakan tanggungjawab kita lah untuk berperanan. Saya kira saya akan ambil perkara ini untuk kita rujuk dan membuat survey di kawasan-kawasan terbabit untuk kita faham apakah sebenarnya yang terjadi. Okey, cuba kita jawab persoalan